Assalamualaikum, hai saya Syuk. Hai, saya Azmi. So seperti biasa, Santai Chill akan bawakan anda pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Macam biasa, perkongsian menarik dari caller kita yang sebelum ni, Mi, yang ramai dah tahu dan mungkin ada yang first time nak dengar cerita daripada Yan. Dan cerita daripada Yan ni bagi aku lah agak luar biasa, menarik dan ada kelainan yang tersendiri. Sebabnya macam sebelum ni lah, aku tak pernah nampak gula-gula terbalik ni. Oh ya, betul. Kan? Jadi kat cerita Yan ni aku dapat benda-benda yang macam ni. Macam biasalah, macam kau cakap agak luar biasa. Dan aku pasti ada, Yan ni pun ada peminat yang tersendiri. Betul. Kepada anda, terima kasih kerana menonton Santai Chill. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Dan anda subscribe, thank you so much. Kepada anda juga, silalah support kami dengan follow kita punya social media, lagi-lagi TikTok, dan link telah pun disediakan di ruangan description. Tentang hari ni, Mi, katanya cerita tentang Perigi. lama. Yes, dan tapak tu merupakan tanah jajahan bekas askar Jepun. Macam menarik kan. Kita kat Malaysia ni, orang kata walaupun hantu Jepun tu orang luar negara lah hantu Jepun, tapi dia sinonim dengan kat Malaysia punya hantu lah. Orang kata ni, kalau hantu Jepun tu biasa je. Tapi kalau ada Dracula, aku rasa luar biasa. Tak pernah dengar tu. Tak pernah dengar kan. Nak percaya pun 50-50 lah. Kalau ada Dracula first time dengar kan. Okay, jadi mungkin ada yang ingin berkenalan, yang belum mengenali dengan Yan. Pertama sekali kita nak berkenalan dulu. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Yan? Ya, Alhamdulillah. Yan, kalau ingat kali ni dah episod keberapa dengan Yan ni? Kalau tak salah 3 lah. 3 okay. Jadi kepada korang yang belum dengar cerita part 1, part 2 daripada Yan, boleh pergi kat playlist kita kan. Tekan je nama Yan, adalah nanti dia punya playlist dia. Yes. Janganlah kau cari, scroll susah. Kan kita dah sediakan playlist. Kita dah mudahkan korang untuk dengar cerita Yan tu. Cari je siapa-siapa kau punya cerita yang korang nak cari, mesti ada nama dia. Betul. Tapi sebelum tu lah, mungkin ada yang tak kenal lagi Yan ni, Mi. Kan? Boleh tak Yan kenalkan diri dulu? Ya. So, nama Yan, umur 19 tahun, asal Melaka. Okay, Melaka. Okay, ada wakil. Okay Yan, tentang cerita yang pertama ni berkenaan dengan perigi lama. Boleh ceritakan pengalaman perigi lama ni? So, cerita dia mula tu ada kenduri lah. Jadi, Yan ni uruskan untuk kenduri kat rumah tu. Dan kenduri tu lepas lah. Jadi, dah habis kenduri semua. Yan ni jenis malas nak tolong-tolong kemas lah, sebab dah buat preparation sebelum kenduri. Dan lepas kenduri tu Yan lari sekejap lah dari rumah macam tu. Jadi lepas tu Yan ni macam keluar lah, pergi jalan-jalan kampung. Nama duduk kampung tapi bukannya selalu pun keluar macam tu kan. So jalan tu jalan lama lah. Jalan tu agak semak, ada kiri kanan tu banyak semak macam tu lah. Dulu adalah juga orang yang
tebaskan semak semua. Sekarang dah tak ada dah. So Yan ikut jalan tu lah. Macam mengambil balik memori masa zaman kecil dulu. So masa kat situ ada sebuah rumah lama lah macam tu kan. Rumah tu rumah berkembar. Dan rumah tu dah 11 tahun kosong. Dan diorang cakap kawasan tanah kat situ memang dah lama dah orang tak datang ke area situ dah. Then belakang rumah tu ada sebuah perigi lah, perigi lama macam tu. Dan diorang cakap perigi tu memang selalu tertutup lah dengan batu besar macam tu. Sebab perigi tu tiada air tapi memang dah tak boleh guna lah. So diorang tutup dengan batu besar. Jadi waktu tu Yan jalan dalam pukul 6.15 petang macam tu lah. Then masa jalan-jalan tu ada seorang makcik ni lah, orang kampung juga macam tu. Dia bagi buah rambutan lah macam tu. Jadi Yan ni makan buah rambutan tu duduk dekat pondok depan rumah tu lah. So tengah duduk kat situ Yan ni up status tau, tengah makan buah rambutan macam tu. Tapi masa Yan up status tu nampak gambar buah rambutan tu, and then latar belakang gambar tu adalah kawasan rumah tu. Dan masa tu adalah beberapa kawan yang PM macam tu, wah makan buah rambutan macam tu kan. Sebab time tu bukan musim buah rambutan, so susah nak dapat buah rambutan merah macam tu kan. Jadi ada seorang kawan Yan ni, dia PM Yan, dia cakap macam ni tau, ramainya orang pakai baju hijau pula tu. Lepas tu Yan macam, apa yang ramai macam tu kan. Lepas tu dia screenshot status Yan, dia buat bulat macam tu. Dia cakap lah, ni ramai-ramai baju hijau ni, dia tempat yang dia bulatkan tu adalah dalam rumah kosong tu. So rumah kosong tu memang tingkap dia dah pecah macam tu lah, so boleh nampak dalam. So masa tu memang Yan dah rasa lain lah macam tu kan. Masa Yan dah habis makan hutan, so kemas barang hutan tu masuk dalam plastik macam tu. Yan ingat macam nak balik lah sebab dah pukul 6.30 macam tu kan. Dan Yan ikut balik jalan tadi, sebab kalau ikut jalan depan ada jalan raya, tapi agak jauh lah, nak pusing. Takut nanti sampai rumah dah pukul 7, dah maghrib. Jadi ikut balik jalan tadi. So masa ikut jalan tadi tu, Yan perasan dekat dalam rumah tu macam ada kelipan lampu tau. Macam tutup macam tu, lampu nyala tutup balik. So Yan ingat mungkin adalah orang yang kat dalam rumah tu. Sebab rumah tu dia kosong, tapi perabot, pinggan, mangkuk semua lengkap dalam tu. So Yan ingat mungkin ada orang kat dalam kan benda. Jadi Yan macam dengar sikit dekat situ. So tengok tak ada orang, mungkin salah tengok kot. Jadi Yan jalan, lepas tu Yan dengar macam ada orang panggil nama Yan. Tapi nama yang dia panggil tu cuma kawan-kawan rapat dengan family je panggil nama Yan tu. So Yan mungkin ada kawan-kawan Yan yang cari Yan lah. Sebab Yan dah tak ada dekat rumah kan. Sebab mungkin diorang cari untuk kemas kenduri dah habis kan. Then Yan cari-cari tak ada orang. Lepas tu macam mungkin diorang dah jalan ke depan yang macam tu. Aku think positif macam tu. So dalam 10 meter daripada perigi tu, Yan dengar lagi orang panggil nama Yan. Tapi tu suara tu memang sangat jelas dan familiar dengan suara tu. Suara kawan baik Yan. So time tu Yan memang macam memang nak main-main nak. Sebab kawan baik Yan ni, dia kalau panggil Yan macam tu, maksudnya dia boleh nak kenakan Yan. Jadi Yan macam, kau nak main, aku main jugalah macam tu kan. Jadi Yan macam tak ada tempat lain yang dia boleh sorok melainkan pergi. Dan Yan macam makin dekat dengan pergi tu macam tu lah. Masa
jarak dalam 5 meter macam tu ada perigi tu, yang nampak ada satu kepala keluar daripada perigi tu. Memang jelas kepala tu nampak daripada dalam perigi dia keluar. Tapi masa tu macam Yan rasa macam dia ni kat belakang, bukan kat dalam. Yan menidap yang nampak. Dan muka tu macam kulit mengelupas macam tu, merah. And then rambut dia quite panjang macam tu lah. Dan Yan masa macam makin ke depan, lepas tu Yan macam tenung lah benda tu. Sebab mata Yan nampak benda tu, tapi fikiran Yan fikir macam okay, dia ni orang, bukan benda tu, bukan makhluk halus, ni orang ni. Memang masa tu, tapi dah suasana dah rasa lain lah. Memang dah rasa meremang, jantung dah berdebar-debar tu. Dan benda tu panggil nama Yan guna suara yang tadi Yan dengar tau. Memang daripada dia. Dan masa tu baru Yan macam okay, ni bukan main-main, ni betul benda ni. Dan time Yan cuba nak buka phone, nak tengok jam, nak cuba call sesiapa. Tapi dalam keadaan kelang kabut dan cemas macam tu, telefon Yan terjatuh. Dan masa Yan nak angkat phone tu, Yan, saya kira kita tunduk nak ambil phone, Yan dengar macam bunyi hentakan kaki yang menapak kuat tau, macam orang tengah berkawat. Stop macam tu. Okay. So masa tu Yan macam teringat semula kisah orang kampung cerita pasal tempat tu lah. So dia orang cakap tempat tu dulu adalah tapak tentera Jepun. Dia orang buat pangkalan perubatan dia untuk sementara dekat kampung tu. And then lepas Jepun keluar daripada tanah Melayu, komunis datang kat situ dan komunis gunakan perigi tu sebagai sumber air utama masa dia menetap kat situ lah. Then time tu baru Yan macam terrelate balik. Jadi yang tadi kawan Yan cakap baju hijau ramai-ramai tu, adakah dia nampak tentera Jepun yang ada dalam gambar tu? Sebab Yan memang tak nampak langsung apa-apa dalam bulatan yang dibulatkan tu. Jadi time tu memang makin lama makin kuat tau bunyi tapak kaki tentera tu tau. Jadi masa Yan angkat phone nak bangun macam tu lah, macam nak lari macam tu, yang dalam perigi tadi tu dia makin lama macam makin tinggi tu dia keluarkan badan dia. Memang time tu Yan rasa macam kena lari. Tapi kaki tak boleh nak lari tau time tu. Macam di grab, macam ada something yang pegang kaki macam tu. So waktu tu memang bila kita pejam mata kan, betul macam kita berkelip mata macam tu kan, sekali imbas nampak macam ada orang tengah berkawat, lepas tu hilang, ada balik hilang waktu tu. Memang time tu dah rasa macam aku dekat situasi macam ni buat kali pertama macam tu. Sebab benda tak pernah jadi dekat Yan, dan this first time benda ni jadi. Dan Yan betul-betul cemas time tu. Jadi bila tu Yan cuba nak baca something tapi tak dapat nak keluar kata-kata. Satu kata-kata pun tak dapat. Hanya terkaku kat situ. Sampailah Yan dengar bunyi telefon Yan berdering. Ada orang call. Lepas tu Yan cuba untuk bergerak. Dan time tu Yan terus capai pun terus lari. Alhamdulillah time tu dapat lari. Jadi bila Yan lari tu, keluar je daripada jalan yang tadi Yan masuk kawasan semak tu. Bila keluar je daripada jalan kawasan semak tu, sampai dekat jalan yang ada tar macam tu, Yan macam pusing ke belakang. Pusing ke belakang, nampak macam ada sekumpulan tentera. Dia berdiri kat situ, tapi semua tak ada kepala.
semua tak ada kepala. Aha. Dan dia macam diberi satu arahan macam daripada menghadap ke kiri, terus dia pusing ke depan menghadap ke arah Yan. Dan time tu Yan dikejutkan dengan satu bunyi, tak tahu bunyi nyaring datang dari mana, macam bunyi whistle tapi sangat nyaring, kuat sangat. Lepas tu Yan terus lari balik ke rumah, dan sampai rumah dalam keadaan berpeluh macam tu. Yan tengok jam dah masuk pukul 7 macam tu lah, 7 lebih macam tu. Then ada makcik Yan lah, dia datang kat Yan, dia cakap lah, pergi mana tadi Yan, cari tak jumpa kan. Lepas tu Yan cerita lah Yan pergi mana apa semua. Lepas tu dia cakap lah, rumah tu, kawasan tu memang keras, dan orang kampung memang dah biasa kalau dengar bunyi tapak kaki ke tapak kaki tentera Jepun dengan kawat ke benda, semua tu normal je bagi dia orang. Tapi Yan sebab dah lama tak lalu kawasan tu, jadi Yan dah tak ingat langsung pasal kisah tu. Jadi time tu memang boleh dikatakan Yan demam 2 minggu lah disebabkan peristiwa tu. Bunyi derapan kaki tentera tu memang silat menghantui Yan dalam mimpi, dan 3 yang keluar dari perigi itu pun Yan nampak kerat bayang macam tu. Itulah kisah sama. Okey, yang Yan nampak dalam perigi tu kan kepala kan? Kepala. Dia tak pakai topi askar Jepun Tak, dia rambut dia panjang. Adakah ini Yan rasa entiti yang berlainan ataupun sama? Yan rasa lain sebab diorang cakap perigi tu tutup sebab ni dia orang kampung cakap lah, kepala orang yang dipancung dimasukkan dalam perigi tu, sebab tu perigi tu dah tertutup. Dan time yang Yan nampak tu perigi tu terbuka, penutup dia tak ada atas tu, penutup batu besar tu tak ada atas tu. Kalau lah Mi kan, kalau fikir tentera komunis gunakan perigi tu untuk sumber air utama, dia tak jumpa ke apa-apa yang pelik kan? Bau darah ke ataupun kepala terapung ke? Seram kan? Itulah cerita pasal askar Jepun ni, dia sebenarnya walaupun agak tak mustahil lah, sebab dia sebenarnya agak familiar dekat Malaysia ni. Cuma aku nakkan kepastian lah, masa ada nenek tu bagi rambutan tu kan, Ya. adakah nenek tu dia typical nenek-nenek kat kampung, ataupun dia nenek yang lain macam, faham tak? Nenek tu memang rumah dia tak jauh daripada kawasan tempat tu lah, dan nenek tu memang familiar lah dengan Yan. Memang apa Yan kenal memang ni. Dan nenek tu pun sebelum ni pernah pesan tau dekat Yan dulu, cuma Yan time tak teringat lah. Dia cakap kalau duduk dekat pondok tu jangan sorang-sorang, jangan sampai senja. Tapi time tu memang Yan tak teringat langsung dia punya pesan ni. Dan masa dia bagi rambutan tu pun dia tak pesan balik apa benda dia selalu pesan. Okay, Yan kat kawasan perigi tu agak-agak dalam pukul apa? Tadi yang kata masa balik tu dah pukul 7 kan? Pukul 7. Lama tak Yan kat kawasan perigi tu? Yan rasa macam lama tau. Yan bagi Yan macam lama sangat Yan ada dekat kawasan tu. Tapi bila Yan tengok masa, dia macam sekejap je sebenarnya, dalam selang beberapa 30 minit lebih macam tu je lah. 30 minit lebih pun lama. Kalau dia terperangkap setengah dalam jam. dunia Sebab tadi Yan cakap Yan punya kaki seolah-olah dipegang macam terkaku. Krem. Yan tak boleh nak buat apa, nak sebut apa pun susah kan. Jadi mungkin kat situ ambil masa yang lama lah. Yang tu Yan rasa dah 30 minit ataupun lebih lama lagi sebenarnya. Masa yang macam rasa kaki tu kena grab tu, yang tu quite berapa minit macam tu lah. Tapi
Yang tertakut itu ya rasa lama tu. Ya. Mana taknya lah. Kau bayangkan kau lagi kau pusing belakang ada askar Jepun tak ada kepala tu. Ya. Dia walaupun askar dengan tak ada kepala, dia tetap hantu lah kan. Jadi memang kita takut lah. Lagi satu ni, kalau kita tengok kisah orang-orang yang ada pernah kena gangguan kan, dia timeline kita, contohlah kita termasuk ke alam dia kan, contohlah bunyi kan, kita rasa seolah-olah macam baru 5-6 jam, tapi dijumpai sebenarnya dah 2-3 hari kan, dia kata hilang. Ya, kadang berminggu pun ada. Kan. Jadi benda ni sebab tu lah aku tanya timeline dia, adakah dia lama kat sana, rasa kejap ke. Sebabnya aku percaya benda ni timeline-nya buatkan kita rasa macam kejap tapi sebenarnya lama kan. Buatkan dia punya parent ni risau kan, lama sangat ni, dah pukul 7 pun nak balik. Betul. Sebab ada kadang kita punya dimensi ni berbeza. Macam ada pernah aku dengar cerita yang dia nak jalan dan dia masuk dalam kawasan tu dah berpusing-pusing, dia rasa dah 2 jam lebih. Tapi bila dia dapat keluar, rupanya dia dah dalam tu terperangkap dalam seminggu lebih. Lama kan. Macam tu. Lepas tu dah jumpa kurus kering pula kan. Aduh, pisang. Diet percuma. Alright, menarik lah yang ni, kisah tentang hantu Jepun. Hantu yang agak common, selalu kita dengar kat sekolah. Kali ni kat Perigi ni, Perigi kampung. Adakah tempat korang juga ada kawasan yang dikatakan pengkalan tentera Jepun? Dan hantu Jepun ni orang kata biasalah dengar. Kalau ada boleh komen kat mana tempat korang yang ada kawasan tentera Jepun tu. Okey, kita nak pergi ke cerita yang kedua pula. Dipersilakan. Yang kedua ni berkaitan dengan cermin solid lama. So lemari solid lama ni, benda ni mula-mula bukan berlaku kat Yan, pada cousin Yan lah. Nama dia Fina. So Fina ni mak dia memang suka macam ni, lemari solid yang lama-lama tu, yang antik, yang corak dia halus tu. Then satu hari ni Fina ni dia bagi tahu dekat Yan lah, dia cakap mak dia ada beli satu lemari solid lama, tapi lemari solid tu mak dia tak pernah letak dekat bilik yang biasa diorang tidur. Diorang letak kat bilik tetamu. So bilik tetamu pula memang tak, jarang lah ada orang duduk dalam bilik tu. So Fina ni dia cerita dekat Yan lah, dia cakap masa tu dia sebabkan kakak dia balik, jadi dia tak nak tidur dengan kakak dia, jadi dia tidur bilik tetamu. Jadi dia cakap masa biasalah perempuan akan bersolek macam tu kan, duduk kat meja solek tu. Dia cakap sekali pandang dia nampak muka dia. So kali kedua macam dia tenung lama macam tu, muka dia tu berubah jadi figure orang lain yang lagi cantik dan lain lah, bukan muka dia. So dia rasa macam ini bayangan dia je. Mula-mula dia fikir macam tu. Dan bila kerap lah dia duduk kat meja solek tu, makin lama dia rasa macam bayang-bayang dalam cermin tu macam seolah mengejek dia balik, tapi memantulkan pergerakan yang berbeza daripada dia. Ini aku seram. Bapak ini takut nak tengok cermin ni. Aduh. Okay. Jadi bila yang dengar pasal tu, dia pernah, yang suruh dia bagi tahu dekat parents dia lah. Tapi dia cakap dia dah pernah bagi tahu parents dia, tapi parents dia cakap itu mungkin sebab dia terlalu lama tenung cermin ke, atau mungkin bayangan dia saja. So dia minta Yan untuk teman dia lah waktu kat rumah dia lah. So time tu parents dia ada pergi mana, ada kerja ke balik kampung, Yan tak ingat pula. So Yan teman dia kat rumah lah, dan time tu kakak dia ada. So dia cakap dengan kakak dia, dia dengan Yan nak tidur bilik tetamu. So masa Yan sampai kat Yan masuk bilik tu, Yan ingat cermin tu cermin solid biasa tau. Mungkin ukiran lama ke benda ke kan. Tapi dia punya cermin dia pun bukan cermin putih tau, cermin yang agak kekuningan macam tu. Memang lama.
Okey, faham. Jadi Yan macam kenapa tak bagi tahu awal-awal kan cermin ni memang betul-betul antik macam ni. Wow. Lepas tu kali pertama Yan tengok meja solid tu memang terpukau sebab corak halus dia memang sangat cantik. Yan ni memang jenis kalau bersiap ke pakai tudung ke benda ke memang tak selalu tengok cermin. Tapi time tu macam nak pergi tengok kat cermin tu kan. So betul kalau tudung, tukar selendang macam tu kan. Dan Yan duduk kat situ lama tau depan cermin tu. Yan tenung cermin tu pantun diri Yan dulu. And then Yan mula pasti macam ada something yang melintas belakang Yan. First something melintas. Lepas tu Yan rasa macam hayalan je kot. Macam tu lah. Sebab Yan memang kalau benda tu jadi Yan akan fikir benda tu positif je. Mungkin cuma bayangan macam tu. Dan waktu malam bila nak tidur, katil bilik tu bila baring kita akan nampak betul-betul menghadap ke cermin tau. So kita nampak diri kita baring dekat atas katil tu. So masa Yan nak tidur, Cik Fina ni memang dah tidur awal lah. Mereka orang kalau tidur. Dan Yan belum lagi nak rasa tidur lah, belum mengantuk lagi. Okay. Jadi Yan main handphone dulu, baca buku, pusing-pusing macam tu. Lepas tu Yan duduk, Yan pandang sistem tu. Macam cermin tu seolah-olah memanggil tau, duduk dekat kursi dia. So Yan bangun, duduk kat kursi solid tu. So Yan macam ambil sikat, sisir rambut macam tu lah, sikat rambut macam tu. Masa Yan pandang cermin tu, Yan tangannya sikat rambut tau, macam tu kan, ke bawah ke tepi macam tu. Tapi bayangan dalam cermin tu, dia dah berhenti sikat rambut, tangan dia dah ke bawah. Tak sama lah. Jadi macam Yan tengah sikat macam tu, Yan baru macam pandang balik cermin, dia dah berhenti lah. So Yan macam reflection macam tu, terus Yan letak sikat rambut macam tu. Lepas tu bila dia macam, kita macam curious lah, betul ke tak ni. So Yan angkat tangan macam tu, lambai-lambai tangan macam tu kan. Tapi bayang-bayang kat dalam cermin tu, dia stay static macam tu. So Yan macam, ni lain ni. So Yan kejut Fina. Fina bangun macam tu kan. Lepas tu Fina macam, kenapa macam tu lah, dalam mamai. Lepas tu Yan bagi tahu dia lah, aku percaya kau sekarang ni sebab cermin tu bayang-bayang tu tak bergerak kat situ. Lepas tu masa Fina bangun, dia pun nampak bayang-bayang Yan dalam cermin tu dia statik tempat yang sama tadi. Dalam keadaan gerak macam tu. Sedangkan Yan gerak tak arah dia. Jadi masa kita orang kat situ, so macam just pandang cermin tu macam tu, dan cubalah baca kursi macam tu kan. Jadi bila kita baca macam tu kan, bayang-bayang tu macam dia buat balik apa benda gerakan yang tadi Yan buat. Dan then tangan dia tu seolah-olah macam keluar daripada cermin tu. Keluar daripada cermin. Dan dia berdiri macam tu kan. Dia berdiri. Dan time tu memang terus berubah muka. Bukan lagi wajah Yan, tapi wajah seorang perempuan. Memang cantik, tapi dia pakai baju kebaya merah. Dan perempuan tu memang ada bersanggul lintang, ada cucuk sanggul siap macam tu. Dia berdiri kat situ. Dan tangan dia seolah macam ke arah cermin dan keluar daripada cermin. Apa ni yang Fina nampak? Fina nampak figure dalam cermin tu bergerak, berpusing macam menghadap ke belakang, berjalan ke arah katil dan duduk. Tapi yang Yan nampak, figure tu just berdiri kat situ. So kita orang nampak dua benda yang berbeza. And then bila Yan
suruh dia panggil suruh panggil kakak dia. Dia keluar. So just Yen ada dalam tu. Yen tengok cermin tu dah kembali normal tau. Dan memantulkan pantulan yang betul. Yen nampak diri Yen, bilik tu kosong, tak ada siapa-siapa. Okay. Time tu Yen dah rasa meremang tau sebab Yen tanya-tanya mana bayang-bayang tadi tu hilang. 3 tadi tu hilang. So bila Yen pergi balik kat cermin tu, bila kita pusing kat cermin tu, Yen nampak bayang-bayang diri Yen. Dan bila Yen pusing belakang, 3 yang tadi perempuan baju kebaya merah tu ada duduk atas katil, sama macam yang Tina cakap tadi. Dan bila Tina panggil kakak dia datang. Kakak dia tak nampak perempuan tu. Tapi kakak dia boleh bau satu bau yang wangi. Dan kakak dia cakap lah, bau apa yang wangi? Lepas tu kita orang macam marah tau kakak dia. Yang kakak tegur kenapa tu. 3 yang tadi ada atas katil tu, dia seolah-olah macam marah macam tu. And then cermin tu macam bergegar tau macam tu tau. Meja sorik tu bergegar. Dan laki kat meja sorik tu macam terbuka tertutup macam tu. Memang time tu kita orang memang dah takut sangat-sangat. Kakak dia pun memang terkejut gila time tu. Dan kakak dia macam, kenapa aku tegur macam tu. Kakak dia macam pusing-pusing time tu. Dan kakak dia call parents diorang, suruh macam bagi tahu benda tu jadi. But almari surat tu still lagi bergegar macam tu. Dan sampailah kita orang decide untuk ambil lah apa-apa ada kat situ untuk baling tau dekat cermin supaya cermin tu pecah. Dan kita orang capai pasu sungai dekat tepi tu, baling kat cermin tu, dan cermin tu pecah tau. Lemari solid ni kena tahu tau, cermin depan memang cermin, belakang tu ada macam cardboard macam tu tau. Ada satu lagi lapisan tu kan. Bila cermin dah pecah, just nampak cardboard belakang tu je kan. Belakang cardboard tu ada tulisan pelik. Apa orang panggil? Wafa Wafa. Belakang tu. So bila kita tengok tulisan tu, kita betul terkejut. Dan parents dia masa tu ada call siapa, jiran dia orang kalau tak silap. So jiran dia orang datang, ada seorang makcik ni, tak ingat nama dia, panggil dia Mak Jah lah. So Mak Jah ni dia datang, ada bagi salam, dia datang, dia masuk kat bilik tu, dia macam terkejut juga tau tengok tulisan yang ada dekat belakang cermin tu. And then dia cakap lah, cermin macam ni biasanya orang ada sumpahan tau. So maksudnya ada orang, sama ada orang dengki ataupun cermin ni memang ada sumpahan dia sendiri. Jadi dia pun macam tak tahulah siapa sebenarnya yang jual cermin dekat Mak si Fina ni. Dan sepanjang cermin tu dekat dalam rumah diorang ni, diorang sebenarnya ada berlaku beberapa gangguan tau dekat rumah tu. Macam kadang-kadang nampak ada terlibat mintas, kadang-kadang dengar macam bunyi orang cakap lah, bunyi benda bergerak lah macam tu. Tapi parents diorang macam rasa benda tu biasa dan tak ambil apa-apa tindakan. Dan satu lagi mungkin sebab bilik tu pun sebenarnya just kosong dan tak ada orang masuk. So tak terfikir langsung gangguan yang diorang terima kat rumah selama ni berpunca daripada cermin tu. Lepas cermin tu pecah, nampak Wafa, ada tak tindakan panggil mana-mana kata apa, ustaz ke ataupun orang yang lebih tahu lah, kan, untuk musnahkan sumpahan tu, ataupun yalah
walaupun benda tu cermin tu dah pecah, wafak tu still ada kan. Kita takut benda tu mengganggu, ada tak? Mak Jah tu lah dia yang ada rekomenkan dengan seorang ustaz ni. Dan ustaz ni datang, dia yang cabut wafak daripada tempat tu. Dan dia cakap benda tu memang dah lama ada dekat cermin tu lah, kat lemari solid tu. Tapi disebabkan dah dibawa ke tempat baru, jadi benda tu pun dah jadikan rumah dia orang ni sebagai tempat baru dia. Dan agak susah untuk halau dia keluar. Dan dia orang cakap adalah beberapa sesi Gangguan. Gangguan yang diorang terima. Dan ustaz tu pun ada juga bantu untuk dindingkan rumah diorang, benda semua. Dan tak pasti pula berapa lama gangguan diorang terima tu dan berapa lama sesi tu. Tapi diorang cakap lebih daripada sebulan lah macam tu, untuk halau benda-benda semua keluar daripada rumah diorang. Faham? Lama tu. Tapi meja solid tu dah musnah Meja solid tu lepas kaca tu pecah dan wafat tu diambil, meja solid tu ustaz tu nasihatkan untuk misalnya cabut. Dia tak bakar, dia cabut setiap pasang kayu tu, sebab meja solid tu just pasak macam tu je. So boleh buka and then just buang dekat dalam hutan macam tu. Dan adalah ustaz tu yang uruskan dengan ayah dia. Saya tak pasti apa yang dia orang buat. Yelah, orang cita rasa orang ni berbeza Syuk. Kadang orang dulu kan dia punya minat ke arah setiap barang, orang kata barang perabot tu semua nak kayu. Kadang meja solid, almari semua nak dikayu. Kadang aku tak faham juga cermin meja solid ni. Dah lah guna kayu, berat nak angkat, nak alihkan berat tau. Betul. Cuma Yan, keluarga tu ada beritahu tak dari mana datangnya meja solid tu? Sama ada memang dari rumah tu ke atau dia beli mana-mana tempat? Yang Fina bagi tahu Yan lah, mak dia beli lemari solid tu daripada penjual, memang orang yang jual perabot macam tu lah. Tapi orang yang jual ni pun macam buat orang lama macam tu, dan dia ada gudang besar. So tak tahulah macam mana mak dia tu boleh terperasan cermin tu dan beli cermin tu lah. Macam tu lah yang Fina bagi tahu. Minat lah. Hobi mahal ni. Okay, lagi satu lah. Aku tertanya macam mana Yan ada keberanian kan, bila dia dah depan cermin, benda tu seolah-olah mengejek Yan kan, tapi Yan boleh steady tengok kan. Kalau aku kan cabut cukup kau senyum kan, aku gerak lu. Aku gerak, engkau stay, aku gerak. Itu. Yan, apa reaction muka dalam cermin tu? Adakah dia senyum ke, ataupun sama dengan muka macam Yan, dia tak ada reaksi ke, atau muka takut juga? Dia mula dia ikut muka Yan, tak macam jadi tengah cuci rambut, muka senyum macam tu kan. So mula-mula muka dia macam tu lah. Tapi bila macam Yan bergerak, dia still dalam keadaan statik macam tu dan senyum. Dan benda tu pernah jadi kat Yan lah sebelum ni. Jadi Yan macam takut tu ada, tapi tak terlalu lah. So sebab tu lah rasanya datangnya sedikit keberanian tu. Okay. Kau memang berani Ayat. Lepas tu tangan dia tu kan, dia betul-betul keluar ke, ataupun tak pasti? Dia tangan dia tu macam dia letakkan dekat cermin tu, seolah-olah nak keluar. Tapi kita orang takut kalau tangan dia betul-betul keluar macam tu. Salam terus. Kuah. Okay, ini yang aku cakap ni, ada specialnya cerita Yan ni kan, yang tak ada ke orang lain. Cerita dia agak rare lah. Kadang tak tercapai di akal. Tapi itulah, walaupun orang kata kedengaran yang agak mustahil nak berlaku, tapi aku tak menafikan lah, sebab benda ni kita tak lalui. Yan lalu, so dia lah tahu yang kebenarannya. Cuma cermin ni memang orang kata jangan terlampau tengok lama-lama, sebab cermin ni kadang-kadang kalau tengok lama-lama dia jadi berhantu.
Dan sebenarnya kalau aku rujuk balik kepada pendapat ustaz sendiri kan, antara tempat yang digemari jin ni cermin. Lagi-lagi cermin yang besar. Sebab tu lah kalau aku pergi hotel kan, cermin dia besar sangat, aku tak masuk lewat malam. Risau kan. Rasa macam kita seorang, tapi dalam pantulan kita rasa macam diperhatikan. ya kan. Sebab tu lah kalau boleh tu kan, cermin tak payahlah besar-besar sangat kat rumah tu. Ini just aku punya nasihat. Kalau nak dengar okey lah kan. Kalau tak ada apa-apa, tak apa, teruskan. Sebab memang ada orang yang suka rumah dia cermin banyak-banyak. Ya, betul Kan? Tapi itu terpulang lah pada masing-masing. Jadi mungkinlah perlulah baca doa. Kita nak sebenarnya nak tengok cermin, ada baca doa. Ya, ada adab dia. Kan? Kita ada doa nak melihat cermin. Betul. Jadi mungkin dengan doa tu kita boleh lah orang kata serba sedikit menghindarilah dari perkara yang tak patut. Dan kepada lagi perempuan lah kan, selalu tengok cermin lama-lama ni, jangan lama-lama, jangan tak suruh sangat. Memang korang dah cantik dah, tak tengok cermin lama dah. Laki kan, dia pergi depan je sap sama je gerak. Macam tu. Tapi cermin walaupun boncit, okey ni kan. Tahan nafas, yang penting masa nak takat gambar tu. Alright, terima kasih Yan. Sebab bagi kami dua pengalaman yang menarik, yang ada kelainan dari pencerita lain. Seperti biasa, sebelum kita tamatkan, apa nasihat Yan kali ni untuk video kali ni? Okay, untuk hari ini lah nasihat Yan. Satu, jangan keluar masa nak dekat senja. Walaupun dah pukul 6 lebih, tapi elakkan keluar time-time macam tu lah. Sebab kita tahu benda-benda tu akan keluar waktu dah nak senja lah. Then second, macam yang Abang cakap tadi, tengok cermin pun ada doa. So apa-apa pun mulakan dengan bismillah, dan yang penting doa tu diutamakan. Betul. Ya. Itulah iktibar kali ni Mi kan, yang kita boleh ambil. Mungkin tak ramai yang tahu, tapi kali ni alhamdulillah sedikit kita dapat berkongsi. Ya. Seperti biasa, terima kasih kepada anda yang menonton Santai Chill. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Support kami guys dengan follow kita punya social media, lagi-lagi TikTok. Jumpa anda di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.